Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, so jumpa lagi kita dalam video cikgu pada bahagian ketiga, part 3. Okay, so untuk hari ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan jenis gerakan linear. Okay, macam biasa, tapi sebelum tu macam biasa, siapa yang tak faham nanti boleh komen untuk tanya soalan. Okay, ataupun anda boleh ulang tonton banyak-banyak kali untuk lebih faham. Okay. So, jenis gerakan linear, jangka masa detik merupakan satu alat yang digunakan untuk mengkaji gerakan linear satu objek dalam masa yang singkat. So, nama alat tu jangka masa detik. Jangka masa detik bergetar pada kelajuan 50 detik dalam masa 1 saat. Maksudnya dalam masa 1 saat dia boleh buat 50 detik. So, memang sangat laju ataupun 50 Hz. Okey, ini merupakan alat jangka masa detik. Okey, mungkin ada yang pernah tengok, ada yang tak pernah tengok. Tapi tak apa, ada macam-macam brand, ada macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Janji fungsi dia adalah sama. Jangka masa detik yang dilekatkan dengan pita detik. So this is very important. Okey, so hari ni cikgu nak kita tunjuk simulasi lah. Okey, macam mana jangka masa detik ni. Okey, simulasi dia. Mungkin ada yang tak sempat nak buat, jadi kita akan tengok hari ni. Okay, jangka masa detik. Okay, so this is jangka masa detik yang simulasi punya. Okay, simulasi punya. Okay, cikgu buat full screen. Okay, andai kata lah, okay, andai kata ini inclination angle ni adalah dia punya apa orang panggil, kecerunan kecerunan landasan dia. Okay, andai kata cikgu buat kosong dulu, kita setting kosong dulu lah. Okay, so tekan run. Nampak troli tak bergerak kan? Sebab tak ada kecerunan. So tiada graviti. Bukan tak ada graviti ada, tapi daya tindakan graviti tu ke arah lain, ke arah bawah lah. Okey, andai kata cikgu buat tiga. Okey, 3. Ini adalah jangka masa detik. Ini adalah jangka masa detik, dan ini adalah pita, dan tengok troli. Kita tengok, kita run. Okey, tengok pergerakan dia. Okey, itu dia pergerakan dia. Yes, okay. Nampak macam tu. So that's why dia akan nampak titik-titik macam tu. Okay, andai kata cikgu rendahkan lagi. Okay, kali ni kita buat 21. Okay, run. Dia tengok titik dia. Tengok titik dia. Okay, nampak. Okay, so awal titik dia adalah dekat-dekat, dan semakin laju, semakin dia menuruni landasan, dia semakin jauh. Ini bermaksud hal laju dia semakin bertambah lah. Okay, okay, kita buat steep lagi. Ini memang curam, tak boleh, tak ada maafnya curam ni. Okay, kita run. Okay, tengok okay, so titik dia, nampak tak perubahan titik-titik dia? Okay, ni seronok ni. Okay, kita main lagi. Okay, kita main lagi. Okay, kali ni saya buat 50. Apa jadi? Wow, okay, tengok. Okay, nampak titik-titik dia, perubahan titik-titik dia. Okay, semakin hal laju bertambah, semakin jauh jarak antara dua titik. Okay, andai kata ini memang ekstrim betul ni, kita buat 80 lah, 80. Okay, 80. Ini memang tak ada maaf bagimu. Okay, memang curam betul. Okay, nampak titik-titik dia. Okay, memang laju betul ni. Okay, 90. Kalau ada layak pergerakan kenderaan macam ni. Okay, so nampak titik-titik dia. Okay, so itu apa orang kata, itu adalah contoh macam mana dari segi simulasinya. Okay, dari segi praktikal dan makmal kita kena buat lah Okay, so nanti cikgu akan bagi link, kita akan tengok bolehlah kamu test. Okay, andai kata cikgu ambil gambar tadi. Okay,
Ini adalah jangka masa detik tadi. Okey, jangka masa detik tadi dia berdetik sebanyak 50 detik ataupun 50 Hz. 50 detik dalam masa 1 saat. So cikgu nak tahu, saya nak tahu dalam satu detik tu berapa saat sebenarnya. So cara dia adalah 1 saat kita bahagikan dengan 50 detik. So barulah kita boleh dapat 1 detik itu bernilai 0.02 saat. Okey, 1 detik tu macam mana? Okey, 1 detik tu sebenarnya jarak daripada sini ke sini. Ini kita panggil 1 detik. Okey, sela antara 2 titik ni. 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Okey. So 1 detik ni nilai dia adalah 0.02 saat. Memang sangat laju. Memang sangat laju. Tak ada ampun punya ni. Okey. So itu orang kata dia punya fakta dia lah. Okey. Kemudian anda kata saya nak kira 10 detik. Macam mana saya nak kira 10 detik cikgu? Okey, 10 detik anda kata saya start daripada sini. Saya nak ambil 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10 detik setakat sini, 10 detik. So berapa masa dia cikgu? Berapa masa dia? Okay, masa dia saya nak tahu 10 detik ni. So saya darabkan 10 detik darab dengan 0.02 saat. Barulah saya dapat masa untuk keratan 10 detik. So ni perpuluhan ya. Okey. So masa dia adalah 0.2 saat. Okey, so tu cara kira dia. Itu yang kedua. Okey, yang seterusnya, perasan tak? Ini adalah arah gerakan troli, dan semakin laju, so jarak dia semakin jauh. So, ini makna titik yang dekat-dekat ni menunjukkan bahawa dia bergerak perlahan, dan titik yang jauh-jauh ni menunjukkan dia bergerak sangat laju. Okey, itu adalah faktanya. Okey, next kita tengok Okey, so arah gerakan dia ke arah sana. So nampak tak titik-titik antara dua titik ni sama je. Ini bermaksud dia bergerak dengan hal laju seragam objek tu Okey. So yang kedua, pita yang kedua, rapat kemudian semakin jauh. Ini bermakna hal laju dia semakin bertambah. Okey, dia bergerak ke sana, mula-mula jauh, lepas tu dia semakin dekat. Ini bermaksud hal laju dia semakin berkurang. Dan kalau jauh, lepas tu dekat, lepas tu jauh, lepas tu dekat, lepas tu jauh, kejap jauh, kejap dekat, kejap jauh, so ini makna hal laju dia tidak seragam. Okey. Gambar sama anda kata okey. Anda katalah saya ambil keratan 5 detik. Okey, contoh daripada sini saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kerat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kerat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita kerat lagi. Okey, dah cukup. Okey, saya nomborkan 1 sebab arah pergerakan dia ke arah sini kan. Okey, so kita namakan ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4, ni nombor 5, ni nombor 6, ni nombor 7. Okey, so kalau saya buat satu graf, contohnya graf ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kat sini. Okey, daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Saya tanda nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, nombor 3. Dan seterusnya sampai nombor 7. Dan saya lukiskan, contohlah saya lukiskan graf dekat sini. Okey, dan saya susun. Okey, ni nombor 1. Okey, ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Ni nombor 5. Ni nombor 6. Okey, ni nombor 7. So dia akan nampak ada satu susunan dekat sini So semakin menaik. Okey,
Perasan tak? Dan panjang dia juga semakin bertambah. Sebab nampak ni panjang dia. Okey, ni panjang ni panjang ni panjang. Okey, semakin panjang. Ini menunjukkan bahawa halaju dia semakin bertambah. So ini cara untuk kita analyse pita detik. Okey. So next kita tengok. Okay, next kita tengok Okey. So contoh. Okey, bila panjang macam ni, saya ambil 5 keratan pita detik. So kita akan dapati bahawa halaju dia adalah halaju seragam. Mana objek tu bergerak dengan halaju seragam, sebab sama je halaju dia. So pecutan dia adalah sifar, sebab dia tak ada pecutan. Halaju dia seragam. Okey, kemudian kalau semakin bertambah, halaju dia bertambah, pecutan dia seragam. Okey, pecutan dia seragam. Dan kalau daripada panjang semakin pendek, so halaju dia berkurang. So dia mengalami nyah pecutan. Okey, dia mengalami nyah pecutan, tapi nyah pecutan dia adalah seragam Dan ada lagi satu, kalau kita susun 1 sampai 7 contoh, atau 1 sampai 6, kejap panjang, kejap pendek, kejap panjang, kejap pendek. Okey, maksudnya halaju itu tidak seragam. Okey guys, so nampaknya setakat itu saja video saya untuk kali ini. Kalau apa-apa masalah boleh tanya, boleh komen, atau boleh tonton video saya ni berkali-kali. Okeylah, so happy study untuk korang. Bye bye. Assalamualaikum.